A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم. Tuan-tuan hadirin hadirat tetamu Ramadan yang dikasihi Allah. Pada pagi ini ayah tarik puan dia tak sihat, jadi dia minta abang untuk ganti kuliah pada pagi ini insyaAllah. Tuan-tuan yang dikasihi semua, kita sekarang ini masuk hari-hari akhir bulan Ramadan, dan hari ini adalah hari Jumaat yang terakhir, dan insyaAllah sehari dua lagi kita akan sambut hari raya. Dan seperti yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Allah Ta'ala sebut dalam ayat berkait dengan puasa ni, hujung kita baca surah Baqarah, hujung ayat berkait dengan puasa ni Allah Ta'ala sebut, dan hendaklah kamu semua hai orang mukmin sempurnakanlah jumlah puasa tu 30 hari, dan hendaklah kamu bertakbir pada Allah. Pada malam kita tengok anak bulan Syawal, ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, atas hidayah yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kamu di bulan Ramadan. Semoga kamu menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Di awal Allah Ta'ala fardu pada kita puasa ni, Allah Ta'ala sebut tujuan puasa. Tujuan puasa ni la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Allah Ta'ala kata puasa lah, aku janji nak beri takwa. Kita pun puasa 30 hari. Allah Ta'ala berkata bila mendesak puasa, takbir kuat. Allah Ta'ala kata takbir kuat, besarkan nama Allah, kerana Allah Ta'ala beri hidayah. Dengan sebab mu takbir, mu syukur tu, mu bertakbir sempurna ni, mu boleh takwa. Dengan takwa tu wala'allakum tashkurun, mu akan jadi orang bersyukur. Maknanya dua janji Allah. Puasa ni dua janji Allah. Pertama boleh takwa, dengan takwa tu baru kita boleh jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, amun nak sebut dua tiga perkara lah. Kita ulang balik cerita puasa supaya kita nampak kelebihan apa yang Allah Ta'ala beri pada kita sepanjang puasa. Dalam puasa ni tuan-tuan semua, pertama masa kita duk ulang tazkirah puasa, biasa ustaz-ustaz yang mulah dia sebut puasa ni banyak nama. Bulan Ramadan ni banyak nama. Dan sengaja Allah Ta'ala, Nabi kita bubuh bulan Ramadan ni banyak nama, tidak bulan puasa saja. Ayah pun duk sebut sama kan. Dia kata boleh panggil bulan puasa ni, ada panggil bulan Ramadan, kerana bulan puasa tu dia lekat puasa sah. Tapi bila kita sebut bulan Ramadan tu dia pergi banyak. Bulan puasa pun juga, bulan takwa, bulan sabar, bulan ni, bulan jihad. Menyebabkan kita terbayar betapa besarnya cerita Ramadan. Tidak hanya nampak puasa saja. Baik, dua tiga perkara masa kita duduk tazkirah ni, antaranya kita sambut nuzul Quran. Nuzul Quran cerita besar. Antaranya kita sambut perayaan Badar. Perayaan Badar pun cerita besar dalam Quran. Dua tiga perkara kita sebut ni, amun nak sebutnya, kadang-kadang kita terlupa. Bila kita sebut perayaan Badar ni perayaan besar, sebenarnya belum daripada perayaan Badar tu ada lagi perayaan. Kalau Allah Ta'ala memang sengaja buat di bulan puasa. Perayaan ni kita panggil perayaan lawan nafsu. Perayaan lawan nafsu. Dan tuan-tuan semua, perayaan Badar ni Allah Ta'ala sengaja masuk dalam bulan puasa. Dia ni perayaan pertama. Tiba-tiba banyak-banyak masa tu apa Allah Ta'ala
buat perang Badar yang kita panggil yang dahsyat, kerana dia kali pertama orang mukmin disuruh berperang mempertahankan agama dia. Belum daripada ni dia kena sabar, duk Mekah sabar. Akhir sekali Allah Taala waktu ayat utina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu. Allah Taala beri izin perang. Dan perang pertama tu berlaku di bulan puasa, sedangkan Nabi tu, Nabi tak ada niat pun nak perang. Nabi itu kita baca wa idya, ayat yang baca tadi, wa idya ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum. Allah Taala sebut dalam ayat ni Nabinya nak pergi apa harta dagangnya. Tu cerita Nabi. Hak Nabi rancang awal-awal. Tapi hak rancangan Nabi tu Tuhan buat. Tuhan tolak tepi. Tuhan kata wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimati. Nabi rancang bulan Ramadan tu pilih hak ingin, iaitu nak pergi apa? Harta dagangnya, kumpulan dagangnya yang tak ada kekuatan perang. Dia mari nak berdagang. Barang yang dia bawa tu barang menego. Adalah pedal sikit untuk nak jaga diri. Tapi Nabi nak pergi ni lah. Betul Nabi bulan puasa tak apa walaupun letih. Kerana kerja ni kerja ini. Tapi Allah Ta'ala tak say. Allah Ta'ala tak say Nabi ni buat kerja ini. Kerana ada cerita besar. Tak padan Muhammad dia buat cerita ini lagi. Sedangkan urusanmu tu besar lagi. Lalu Allah Ta'ala ubah cerita. Allah Ta'ala hadap Nabi dengan tentera yang gagah. Yang Nabi kata apa ni, Allah Ta'ala sebut Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'ah. Cerita tu hanya Allah Ta'ala nak supaya bulan puasa ni biar jadi pemutu. Biar semua negara Arab tahu, semua orang Arab tahu bahawa ni cerita Muhammad. Bukan hanya cerita apa harta, tapi cerita nak akad kebenaran ke atas kebatilan. Ini cerita asal kita panggil bulan apa ni, perang Badar. Dan kita sebut saat ni Allah Ta'ala sengaja tarik masuk bulan puasa ni kerana Allah Ta'ala nak tunjuk sekarang besar yang kita akan tengok daripada cerita puasa dulu. Baik, apa yang dikasih semua puasa ni, setiap masuk sana cerita lawan nafsu. Apa cerita nafsu ni? Ulama kita sebut dia balik dekat puasa ni, balik 2-3 kitab. Imam Ghazali ada sebut, Ibn Qayyim dalam kitab dia Zadul Ma'ad, Syekh Waliullah ada sebut dalam kitab dia Hujjatullah Al-Baligh, Abdul Hasan Nadwi, 2-3 amal sebut tu amal apa ni, kita buat kesimpulan sikit. Mula-mula dia sebut bahawa puasa ni start daripada menggunakan cerita manusia tu. Allah Ta'ala kata aku apa ni, buat makhluk sebelum daripada aku buat manusia. Ulama kita kata Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nabi sebut ni menunjukkan bahawa makhluk Tuhan ni ada dua jenis. Dua jenis makhluk Tuhan. Pertama, makhluk dia Allah Ta'ala buat untuk hidup di langit, duduk bahagian atas. Mana dia tidak duduk bawah, dia duduk di atas langit. Dan untuk makhluk ni Allah Ta'ala buat dia dengan unsur jenis atas juga. Buat dengan apa? Buat dengan bahagian atas. Buat dengan cahaya. Buat dengan api. Hal ni Allah Ta'ala banyak sebut cerita malaikat. Malaikat buat pada cahaya. Iblis, hak asal belum dia jadi dirakon, belum Iblis tu lompat masuk parti lain. Dia ni dibuat daripada api, dia pun macam malaikat buat ibadat pada Allah Ta'ala. Mulia kan unsur. So, yang kedua, lagi makhluk Allah Ta'ala buat dia memang untuk duduk bawah. Dia kena duduk bawah, hidup bawah. Dan unsur Allah Ta'ala buat makhluk ni pun dia kena unsur bawah juga. Dia tak boleh buat dengan cahaya api. Sebab cahaya api dia pergi hidup datang. Naik ke atas. Dia baratnya kita panggil. Maka Allah Ta'ala buat makhluk hak bawah ni daripada unsur bawah, nama dia tanah. Bukit buka, pokok. Dia besar sekali menatai lah. Haiwan. Semua dibuat daripada tanah. Dan dua-dua ni akhir sekali hidup dalam dunia yang berbeza. Cara hidup dia berbeza. Malaikat Allah Ta'ala buat daripada unsur hak molek. Sifat dia pun sifat molek. As-Samadiyah. Ambil sifat-sifat Tuhan. Sifat nak sembah Tuhan, memburu kemuliaan, ada maruah diri, tak secemar. Ni bagi kita panggil bagi atas. Ada pun hak bawah ni, hak kita panggil menatai ni, dia tak ada sifat. Dia sifat buruk, sifat gaduh. Sifat lolang. Sifat nak benda tu cepat. Dia tak nampak benda jauh, dia nak benda cepat. Ni kita panggil sifat hak ni dia sebut nafsu.
Sebab itulah kita biasa sebut, kalau sebut nafsu, nafsu binatang. Bahasa nafsu kebinatangan. Kenapa? Kerana hak jahat ni kita boleh tengok duk tubuh binatang berlaku. Jahat pun duk di binatang. Bahasa dendam pun duk di binatang. Nak cepat. Macam kita panggil tengok lembu kambing. Lembu kambing ni dia tak ada maruah apa. Dia tengok upuk. Dia tengok upuk depan dia tak payah tengok kiri kanan. Ni hak tu aku, kau hak siapa? Dia pakai agama, dia kira hak dia. Dia tengok tino depan dia. Dia tak tanya ni sepupu siapa, hok dia siapa. Nak tunai dulu ke tak, dia kira bini dia selalu. Siapa dia ni? Binatang. Allah Ta'ala sengaja buat gitu. Walaupun binatang ni semua Tuhan bertasbih pada Allah Ta'ala hari-hari, tapi sifat dia tu sifat hak kita panggil sifat hak bola. Sifat nafsu yang jauh dengan malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini cerita asal makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hak Allah Ta'ala buat. Sampai masa Allah Ta'ala panggil malaikat. Oleh kerana malaikat ni dia hidup dengan sembah Allah Ta'ala. Tak ada buah. Kita panggil buah pangan uduk. Allah Ta'ala panggil dah. Makhluk dia besar sekali ni. Malaikat Iblis. Ngadak dia. Allah Ta'ala sebut dari surah Baqarah. Berapa tepat? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala panggil malaikat. Dia kata, "Hei malaikat, start hari ni aku nak ayat kamu, aku nak buat satu makhluk aku hakmu tak je tengok. Satu makhluk aku hak baru, dia tidak serupa mu, dia tidak serupa binatang bawah." Allah Ta'ala ayat lebih kurang. Malaikat tak berapa nampak. Tak berapa nampak sebab tak ada contoh. Supaya aku pun tak, supaya binatang bawah pun tak. Cuma Allah Ta'ala ayat dia ni daripada tanah. Ada. Maka malaikat pun ikut faham dia. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tuhan, padai kamu nak buat makhluk hak mu kata hebat ni, mu nak letak dia tak beri tanggungjawab besar, memikul amanah besar, hak mu tak pernah pikul pada makhluk lain. Tiba-tiba mu nak buat makhluk hak buat daripada tanah. Pesen tanah ni kerja dia nyebal. Kerja dia nya bola, cakap bunuh orang. Ada. Wa yasfiku dima. Menumpahkan darah, merosakkan muka bumi. Ni malaikat tanya, kenapa? Kerana malaikat nampak seolah-olah makhluk baru ni perangai dia sepenuhnya lah, kerana Tuhan nak buat daripada tanah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala kata, "Hei malaikat, aku tahu benda kamu tak tahu." Wa 'allama Adam al-asma'. Akhir sekali Allah Ta'ala tunjuk ke malaikat. Dia tak sewi makhluk dia hak atas, hak bisa sekali ni peningin. Allah Ta'ala pun tunjuk sekali. Bila Allah Ta'ala buat Nabi Adam, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tunjuk dengan cara mana? Allah Ta'ala tunjuk kehebatan akal manusia. Allah Ta'ala masuk ilmu dari akal. Akhir sekali kita baca dalam Quran tu, akhir sekali malaikat mengaku ada. Allah betul lah Tuhan, betul lah ada ni sebaik-baik makhlukmu. Akhir sekali bila Allah Ta'ala suruh malaikat sujud, semua sujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Semua malaikat pakak sujud belaka kecuali iblis. Tak apalah cerita iblis tu. Nak sebutnya apa semua. Ini makhluk nombor 3. Bisa mana Nabi Adam? Dia tidak bisa diakal tu. Hak mula-mula kita kena faham unsur dulu. Unsur hak akal tu hak Tuhan masuk. Nabi Adam tu buat dengan gapo? Allah Ta'ala kata Nabi Adam ni aku buat dengan tanah. Hak malaikat lupanya, walaupun Allah Ta'ala wayat, tapi dia tak nampak lagu mana boleh berlaku. Buat daripada tanah, kemudian Allah Ta'ala masuk unsur ada pada malaikat, unsur roh. Wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Allah Ta'ala buat apa dalam surah pagi tadi kita baca, banyak tikmia baca surah ayat sejedah kan. Wa bada'a khalqal insani min tin. Allah Ta'ala memulakan penciptaan manusia daripada tanah. Penciptaan manusia mula-mula Nabi Adam. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Daripada tanah ni Allah Ta'ala apa kata? Daripada tanah ni bila Nabi Adam beranak pinak, dia tak start daripada tanah tokah lah. Dia start daripada air mani.
Air mani tu mari daripada tanah dah. Cuma tanah hok start dengan Nabi Adam ni ataupun air mani hok daripada keturunan Nabi Adam ni, ngesuk dia nya Allah Taala wa nafakha fihi min ruh. Allah Taala akan tiup dalam tanah ni unsur hok tidak tanah. Tapi unsur hok atas. Unsur atas ni untuk apa? Unsur malaikat. Kita baca dalam Malaikatul Qadar ayat surah Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Masa Allah Taala waktu Quran tu Malaikatul Qadar ni pakak turun habis para malaikat. Suka malaikat pakak raya. Malaikat ni diketuai oleh ketua dia. Nama ketua dia ialah Ar-Ruh. Ruh. Siapa dia Ruh ni? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni ketua duk datang. Lepas daripada Iblis ni kena perangak tubik kerana melompat sana. Akhir sekali Jibril jadi kepala. Dan Jibril tu dinamakan Ruh. Kenapa? Kerana ini gambaran kehidupan langit. Makhluk Tuhan hak nama Ruh, dia ni kerja dia mengenal Allah sepanjang masa. Dan Ruh tu lah bukan ruh malaikat, tapi kumpulan ruh hak untuk manusia ni lah Allah Taala buat. Akhir sekali satu demi satu hak langit tu masuk dalam tanah. Dan ruh hamba masuk dalam tubuh hamba. Bila? 42 tahun lepas dalam perut mak hamba, masa umur 4 bulan dalam perut mak. Tuan-tuan apa? Begitulah. Asa masuk. Akhir sekali manusia ni dia jadi makhluk ada tengah. Ada tengah. Kadang-kadang perangai huduh macam natal. Ada. Kadang-kadang molek dia tu sebuah malaikat. Dia tengah. Kita boleh tengok. Kita tengok orang depan mata kita. Kita baca Quran. Tengok cerita Nabi. Tengok cerita Nabi. Tengok cerita orang lain. Allah, kalulah aku boleh tiru dia. Boleh jadi serupa Nabi. Kalu. Allah, kalulah aku boleh jadi serupa Tok Guru ni Aziz. Kalu. Ada? Kalu. Hak mari nak tu mari mana? Jawapan dia hak tu. Hak pesen roh lah tu. Kenapa? Roh ni semangat dia nak benda molek sama. Hak ada lah tu. Tapi hak hari ni, hak boleh puasa ni, hak lepas puasa ni, hak lepas puasa ni tanggung ni tak tahu lagi. Ada siapa kain plekat, siapa gini, ada jadi perangai huduh sana. Perangai huduh. Tengok kain plekat tu supaya surga dia. Tengok duit tu supaya surga dia. Akhir sekali perangai huduh. Perangai huduh dia, manusia ni dia huduh, apa semua dia macam natal. Dia Allah Taala sebut apa ni? Dalam kalau kita ambil ayat ulaika kal an'am. Manusia ni dia huduh perangai, Allah Taala kata serupa lembu. Serupa natal ternak ke balhum adhal. Bahkan mereka ni lebih teruk pada lembu. So, hak tu ingin lagi kita baca hak berat. Dalam surah Al-A'raf Allah Taala sebut watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb. Allah Taala kata, "Hai Muhammad, tolong baca cerita ni, aku nak ayat ni, cerita seorang lelaki, baca pada anak buahmu, baca pada hak kafir, baca pada anak buahmu. Cerita seorang lelaki yang Allah Ta'ala kurnia pada dia ayat-ayat Allah." Kalau kita kat Allah Ta'ala beri Quran dia, ayat Quran, boleh jadi tok guru, boleh jadi tok alim. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala atas dia ni ayat-ayat Tuhan, supaya dengan ayat ni dia jadi beriman dan boleh ruh dia tu segar. Akhir sekali dia boleh bawa tubuh dia ni, ruh tu boleh bawa ikut aku naik langit. Fansalakha minha. Tapi lelaki ni akhir sekali buat, aku dia ayat, dia tolak, tak saya pakai ayat Quran. Fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Bila dia lepas ayat ni, akhir sekali setan mari pegang dia, paksa dia ikut setan. Tuhan. Fakana minal ghawin. Akhir sekali dia hidup dalam keadaan sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mahu, kata Tuhan, kalau kami mahu, sudah pasti kami akan angkat dia ni terbang naik langit dengan ayat Quran. Dengan ayat-ayat, bukti-bukti, dalil-dalil yang menunjukkan aku ni Tuhan. Tak ada sebab dah dia ni nak ikut setan. Kenapa? Kerana aku tunjuk daripada dia dalil-dalil yang jelas dengan ayat-ayat aku. Tu kalau kami nak. Walakinnahu akhlada ilal ard. Tapi cerita dia lagu lain. Bila dia tak sih, dia buat Quran. Allah Ta'ala kata bila dia buat Quran, walakinnahu akhlada ilal ard. Dia patut naik terbang langit
Dia seolah-olah kerak sayap dia, akhir sekali jatuh. Junai jatuh ke dalam bumi, wattaba'a hawa. Bila jatuh atas bumi, dia ambil cita asal, cita natai, iaitu ikut nafsu. Dia jadi supaya natai ikut nafsu, famathaluhu kamathalil kalb. Orang ni kalau nak buat umpama, kata Allah, umpama dia supaya anjing. Allah, anjing dengan lembu ni tu anjing. Lembu tu boleh makan. Ada anjing nak buat gapo? Ada. Famathaluhu kamathalil kalb. Makhluk hak paling hina dah. Walaupun anjing sendiri tu Tuhan buat tidak hina, tapi Allah Taala nak suruh kita tengok dia tu uduh. Kenapa? Kerana ada hukum khusus bab anjing. Kena basuh 7 kali. Allah Taala buat cerita anjing ni. Jadi Allah Taala kata inilah jahatnya orang hak diberi ayat. Hak pesen ni bab apa teruk hak tu lembu hak ni kerana hak ni hak tu bahasa kafir, hak lembu tu. Tak khabar ingat. Walladzina kafaru yakuluna wa yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwallahu. Allah Taala kata hak kafir ni dia hidup atas dunia bersyukur dia. Lepas tu dia makan sepuluh lembu tu saya kata. Siapa hak kafir? Hak ni hak jadi anjing ni kenapa? Dia ni sepatut tak jadi kafir. Sebab dia boleh dah ayat Quran. Dia depan dia ada petunjuk jelas. Cuma dia tolak buat Quran. Hak ni lebih pada lembu. Allah Taala kata buat. Allah Taala kata dia ni supaya anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Lagu mana cerita anjing? Jalan anjing tonggek kau apa lagu mana? Tak, Tuhan kata ceritanya cerita hak nu. Dia ni kalau mu ambil benda mutok atas belakang dia, mu peletih dia terjelai-jelai. Tengok anjing kan, jelai-jelai. Hak tu kalau kita tak dia tu letih, dia berak ke gapo. Au tatrukhu yalhath. Ataupun mu tak buat apa. Mu makan segar molek, terjelai juga. Ni tak cukup sama. Sebab tu lah beri fatwa pelik-pelik boleh 2 juta. Jenis tak cukup. Mengaji tapi kita panggil akhir perangai dia wattaba'ah. Dia ikut nafsu dia, tidak ikut ilmu, tidak ikut ayat Quran Allah Taala bagi dia. Ni cerita nafsu. Jadi amun nak sebut sananya manusia ni tu apa semua? Allah Taala buat dia ni paksa belawai. Hidup dia hari-hari ni belawai sama. Gap dia belawai dalam tubuh. Tubuh nafsu dengan ruh duduk belawai sama. Apa tu kita jadi pesen hari ni? Ada kita gini apa ni? Belawai sama. Habis tu akhir sekali bila tanya khabar kat Allah, kalaulah aku meneh syukur dengan para nabi, syukur dengan tu alim, syukurnya aku. Ada. Dan benda ni mari boleh puasa. Ada. Kita boleh rasa. Keduk boleh puasa ni. Bapalah aku ni tak belum ni tak jadi syukur boleh puasa. Ada. Masuk bulan puasa jadi molek. Ni kita panggil ruh nguak naik. Tapi taing-taing kita ni jadi perangai jahat. Siapa kita kata lagu manalah aku nak berhenti. Ada tahu dah perangai ni jahat tapi buat juga. Ada tahu dah benda ni maksiat buat juga. Kita menengusah. Ni masa mana? Masa ruh, masa nafsu menguasai tubuh. Dia hak ni tak ada pada malaikat. Malaikat dia relax. Tak ada nak balas apa. Dia hidup semua Tuhan. Nanti apa tak ada nak balas apa. Tuhan buat gitu dah. Gomo, tiap-tiap hari gomo. Ini pesen nanti. Dia masuk surga pun agama begitu ya nanti. Tuhan ni dah Allah Taala buat. Dia buat apa Tuhan buat gini? Ajak pada cerita tu lah. Cerita dia Allah Taala nak bagi tugas pada manusia dan nak uji jaya atau tak jaya manusia ni menjalankan tugas. Kalau Allah Taala buat kita ni supaya kita panggil supaya malaikat. Nak uji gapo lulus belaka. Ada. Kalau buat supaya nanti tak payah uji ya. Kaki neraka belaka. Ada. Lembu tu Kalau manusia ni macam lembu, semua manusia macam lembu, Allah tak ada seminit nak tipu setan sekali. Setan mari lembu, mu nak makan rupuk kau lagu mana? Kalau mu nak rupuk semua aku. Enggak lembu ini nampak rupuk ya. Ada dia kata tak ada rupuk tak apa, aku boleh makan nasi, aku boleh makan daging. Dak lembu ni kerja dia atas dunia apa? Celek mata tu rasa saya rupuk. Maka bila saya kata nak rupuk boleh, kena semua aku. Semua selalu tak ada nak mikir. Kenapa? Kerana otak lembu. Nama otak lembu. Manusia dah. Manusia. Bapa manusia akhir sekali berjaya tak jadi sepuluh. Kita orang tawar duit 20 ya, alah 20 ya, 200 ya, tak sel. 1000, sejuta. Tu okey kita pernah kena tawar 2 juta. Hak 2004 gitu. Amo jumpa tu okey dia kata amo perlu Ustaz tengok duit 2 juta. Perlu. Perlu kerana tak aja tengok toko tu. Tapi kenapa?
Boleh kerana otak dia tidak super lembu masa. Kenapa? Kerana dia ada akal. Allah Ta'ala walaupun nafsu ada, ruh duk berlawan dengan nafsu, dia benar nafsu sama sebab duk tuan rumah. Macam main bola Kelantan lawan Selangor, main di Kelantan tak benar Selangor. Ada sebab apa? Tuan rumah sini. Kalau main sana mungkin ada. Nafsu lawan ruh, tak payah nak benar ruh. Sebab ruh ni kalau nak berlawan sebenar kena lawan langit dengan tanah. Benar dia selalu lah. Ada tu pun Nabi ada kala. Nabi ada tu awak di syurga kan. Benar-benar akhir sekali setannya nampak. Ada nak ketemu dah. Duk perhati, duk cek tengok ada tanah tubuh dia. Syurga ni tak ada tanah, dia bagi syurga. Tiba-tiba dalam tubuh ada ni ada unsur tanah. Setan pun oleh kat tu. Dia pergi masuk ke tanah, dia temu nafsu pergi oleh. Ada. Dia kata mu ni tak apalah aku kena supah Tuhan pun. Mu duk suka dia oleh syurga, tapi mu tahu kada aku mau panjang mu 60 tahun mati. Ada kaya gapo mu 60 tahun. Baik aku tak kaya pun 100 tahun sihat lagi. Mu tahu kada apa-apa. Dalam banyak-banyak makhluk langit tu mu sore pendek ombo. Ajak pada dia. Apa ni? Mu tahu kada lagu mana cara? Ajak pada dia tu pokok hak Tuhan lagi tu. Gitulah. Pokok tu kalau mu makan, mu panjang umur selalu. Syajaratul khuld. Pokok kekal. Nabi ada tak buat selalu. Mari nafsu dia tu. Nafsu. Pada apa makan sedap tapi esok mati. Ada gitu kan? Ada tu pun nak kaya ke tak? Boleh balak tu punya aziz ubi, boleh sejuta hari ni esok mati. No. Tak say. Ada biar tak boleh sejuta pun. Ada. Mana gitu. Kenapa? Kerana duit banyak nak hidup lama. Saya ada tu dia mari waktu. Mainnya Tino Siti Hawa pula kat dia pakat betul sekali. Tertera sekali. Dia terlupa. Ada. Allah Ta'ala sebab fanasiat. Nabi ada terlupa. Tu hak mana tu? Hak peperangan berlaku atas langit. Tu pun Nabi ada boleh salah ikut nafsu. Apatah lagi kita duk berlawan ni atas tanah. Tuan rumah dia nya nafsu. Banyak benda lah kita tengok sini. Allah. Tuhan kata macam kita Allah Ta'ala sebut dalam hadis. Allah Ta'ala punya kita. Dunia ni super bakar. Biasa dengan hadis. Super bakar. Allah Ta'ala kata dia dengan sayap nyamuk, maha sayap nyamuk. Allah kita kata parutnya dunia. Tapi bila-bila Nabi rakyat dunia ni super bakar, kita duk tengok dunia ni pun syurga dah. Tak nampak. Tak nampak dunia ni super bakar. Tak gitu. Kita duk tengok dunia ni, Allah, kalaulah aku 1000 tahun lagi. Ada banyak lagi projek hot depan. Duk nampak lawas semua dunia. Kenapa? Kerana walaupun Nabi rakyat tu hakikat, tapi mughriyat. Godaan dunia tu banyak. Setan mak Allah. Orang setan orang tino, setan Allah duit, setan Allah pakak. Amno pula mari Allah. Akhir sekali orang tak nampak Nabi raya. Masa ni lah ruh tak cekak sama. Tak nampak tu. Dalam pertarungan ni alit ruh tak cekak sama. Kenapa? Kerana tanah nafsu ni dibantu oleh iblis. Orang kafir, Yahudi, Nasrani tu buat macam-macam hak nak tolong nafsu ni. Akhir sekali kita kalah. Dan sama-sama pun ruh ni di ujung. Hak lekat berimanya ni dengan manusia orang beriman kita ni. Alhamdulillah. Hak lain dah. Hak sebut sana dah hidup dengan dalam keadaan apa ni? Apa ni? La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Hey Muhammad, mu jangan duduk tertipulah mu tengok orang kafir tu duk terbang, pergi mari atas dunia seolah dunia ni hak dia tidak hak kita. Kayanya dia betul. Tengok atas kau terbang tu dah. Pergi di LCC City. Tengok orang tak ada orang Melayu jarang-jarang naik kapal terbang. Ramadah kita ramai. Ramadah naik kapal terbang pergi Mekah. Tapi ramai orang kafir lagi. Ada ramai orang kafir lagi. Duk terbang round dunia kekayaan Allah Ta'ala kepada orang kafir. Orang bukan Islam. Hei Muhammad, wayak kepada Muhammad tak sedut kali, tak sedut tertipu lah. Dak, padalah dia tu. Allah Ta'ala sebut. Dunia ni syurga orang kafir kan. Dah, ni peluang dia nak senang Allah Ta'ala beri. Jadi lekat orang mukmin, bila-bila gitu pun ramai mana orang mukmin, orang beriman hak kalah juga dengan nafsu. Cerita dia payah. Cerita dia nya peperangan ni payah. Kita kena ngakulah. Kita kena ngaku kalau lok kita seorang tak benar. Tak benar kita nak lawan nafsu. Kenapa? Kerana pertarungan itu dahsyat. Sinilah tuan-tuan semua Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala janji, aku ni
buatmu hai Adam, aku buatmu hai manusia, bukan nak suruhmu masuk neraka. Bukan nak suruhmu masuk neraka. Aku buatmu ni makhluk terbaik. Dia aku buatmu ni dalam syurga. Takkanlah aku buatmu dalam syurga untuk nak sumakmu dalam neraka. Tak kena lagi. Maknanya aku nak memastikan manusia ni berjaya memikul tugas amanah yang besar, menjadi khalifah Allah Ta'ala di muka bumi. Jadi dalam keadaan peperangan yang dahsyat ni, Allah Ta'ala waktu rahmat. Allah Ta'ala janji, bila dia marah pada Nabi Adam, kerana Nabi Adam makan wa khuldi, tak dengar kata. Dia hukum apa ni, Nabi Adam ni apa ni, taubat, dia terima. Terima tu pun dengan hukumnya. Tak apalah. Tak, mu taubat dah ada. Iblis tak taubat, aku laknat iblis. Munya taubat, aku terima taubatmu. Tapi tidak kata boleh duduk ada syurga. Taubat-taubat pun nak watai tak? Ada, nak watai. Kenapa dia watai dia? Allah Ta'ala atas muka bumi. Tapi Allah Ta'ala atas di muka bumi itu tidak serupa Allah Ta'ala atas iblis. Ramak iblis daripada syurga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Adapun apabila tiba datang padamu hidayah aku, ada mu nak turun, wayak kau anak cucumu, mu tak boleh duduk ada syurga dah. Dunia ni tak serupa syurga. Dak, syurga mu nampak aku, mu boleh sembuh aku mudah-mudah. Tapi dunia ni penuh pancaroba. Aku nak pesan kamu anak cucumu, jika sekiranya datang daripada aku petunjuk, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wattab apa ni? Fa imma ya'tiyannakum min huda faman tabi'a huda, maka bagi siapa yang ikut petunjuk aku, hak aku buat turun ni, maka dia tak perlu takut di atas muka bumi. Dan dia tak perlu sedih. Kerana apa? Kerana dia telah mengikut petunjuk aku yang aku buat turun daripada langit. Ini cerita dia. Jadi akhir sekali, Allah Ta'ala buat turun cara untuk nafsu ni terbelan. Supaya manusia tak ikut nafsu, bahkan roh tu yang membimbing manusia. Pendek ceritanya, kita ambil cerita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gapo dia Allah Ta'ala buat turun? Allah Ta'ala buat turun Nabi. Ada sepanjang masa Allah Ta'ala waktu Nabi, ngesuk dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala waktu kitab, macam-macam kitab Allah Ta'ala waktu bersama Nabi. Dia kemuncak dia Allah Ta'ala waktu Quran untuk menjadi petunjuk. Allah Ta'ala waktu kita panggil malaikat, malaikat pun turun daripada langit, dak pakak doa siang malam untuk orang mukmin supaya Allah Ta'ala merahmati orang mukmin. Dan kita orang mukmin ni dengan turun Quran ni, Allah Ta'ala ajar lagu mana cara nak lawan nafsu. Lagu mana cara tak seriala. Cara dia, hak nombor satu, anda semua. Lepas daripada kita masuk Islam, akidah kita betul, Allah Ta'ala kata, nak lawan nafsu, nak jaga tubuhmu, Allah Ta'ala memfardukan semaya 5 waktu. Tu Allah Ta'ala kata dia, Rasul amri al-Islam, wa amuduhu as-salat. Nabi kata, cerita besarnya Islam. Maknanya kalau mu terima Islam, besar banyak perkara. Ada jaga molek Islam. Wa amuduhu, cuma dalam Islam ni tiada seri dia semaya. Ada memboleh Islam, lepas tu tak jaga tiada seri, duk kejap utuh. Maka dengan semaya ni lah tuan-tuan semua, kita berjaya kawal diri kita. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semaya tu yang kata, Allah Ta'ala kata semaya ni pesen dia mampu cegahmu daripada buat benda munkar. Maknanya ikut nafsu lah. Ikut nafsu buat benda tak malak. Ini asal. Enggak, orang mari tanya biasa. Biasalah orang tanya dulu jawab kecil. Dulu hamba tanya, dulu ni orang tanya hamba. Ada. Tanya gapo? Ustaz, hamba semaya dah. Ada. Semaya dah 5 waktu mari mu'ah. Tapi dua maksiat situ. Lagu mana? Cuma alhamdulillah tak jadi amnun. Ada pah ni pah dah. Minta maaf. Ada kat Belah Raya kita sebut sekali dulu kan. Kat ada bunyi kata Belah 9 Belah Raya. Mana saat ni sebut pah ni terlupa saya. Semaya. Buat dosa juga. Lagu mana? Tuhan wayak semaya ni, bila kita semaya molek kat tak buatlah maksiat dah. Kalau anak muda kat tengok gambar tak molek, tengok orang teno, dengar benda tak molek, muzik orang lara. Tapi semaya. Tak jadi lagu mana? Mana janji Tuhan? Kita kata tak nampak kau. Tak nampak kau Tuhan wayak. Ramai mana orang semaya hak tak buat maksiat. Mu tengok, nampak. Cumanya hak nampak tu orang, tidak kita. Baik kita tengok kita hak buat maksiat. Baik. Tak sama juga.
antara orang semaya dengan orang tak semaya. Orang semaya ni kok mana pun bila dia buat maksiat, dia tahu. Dia tahu bahawa ni Tuhan marah. Nah. Bila dia tahu, dia menyesal. Menyesal, akhir sekali dia istighfar pada Allah. Ya Allah, aku nak tinggal buat benar tapi tak boleh kerana nafsu kuat dah. Tahu dah nak lawan nafsu tu. Semaya aku ni ajar aku kena lawan nafsu. Tapi tak gerak. Buat juga. Akhir sekali kita sedih istighfar. Tuan-tuan tahu tak? Siapa yang beristighfar dengan ikhlas, Tuhan kata dia ni orang aku. Dia mungkin ahli neraka ni mungkin jenis istighfar. Istighfar ni antara sifat-sifat mulia orang mukmin. Dan istighfar ni tak berlaku kecuali bila kita rasa kita berdosa. Nah, orang yang tak rasa berdosa dia istighfar apa? Tok guru, Nabi istighfar. Bukan kerana Nabi kata aku ni ahli syurga, kerana maka kena istighfar. Dak, kalau rasa ahli syurga kena syukur, alhamdulillah. Istighfar ni rasa tak cukup, rasa tak sampai tanggungjawab kita buat dengan Tuhan. Akhir sekali ya Allah minta maaf. Minta maaf ni maknanya kita mengaku ada dosa. Dan Allah Ta'ala kata wal mustaghfirina bil ashab. Di antara sifat orang mukmin ialah as-sadiqina was-sabina was-sadiqina wal qaniti wal munfikina wal mustaghfirina bil ashab. 3-4 sifat Allah Ta'ala sebut. Dia sabar, dia benar, dia apa lagi? Dan ujungnya wal mustaghfirina bil ashab. Dan dia ni bangun malam belum subuh, dia ni antara orang yang sentiasa ucap kalimah istighfar pada Allah Ta'ala. Ni sifat-sifat mulia yang menggambarkan bapa semaya Tuhan sebut tu benar. Kita tengok tu guru tak buat maksiat, Nabi tak buat maksiat, betul lah. Hak kita ni bila-bila buat maksiat pun, akhir sekali kita ni hak semaya dia tak sama dengan orang tak semaya. Hak tak semaya dia buat gapo pun dia terasa dia dosa. Ada. Dia tak semaya, dia makan riba. Pernah dia menyesal. Pernah dia istighfar. Kalau tak semaya agak tak sedar arah lah istighfar tak mari. Istighfar ni dia kena semaya. Semaya tu mencetuskan istighfar puji Allah Ta'ala. Ada. Sebab itulah hak kerajaan dia wirid banyak. Dia suruh kita syukur. Bukan syukur ke Tuhan, syukur ke dia. Ada kita. Bersyukurlah pada kerajaan. Berterima kasihlah pada kerajaan. Dia tak ajar rakyat berterima kasih pada Allah. Dia nak ajar kan dia sendiri tak semaya. Minta maaf sebutlah. Hak tak semaya lah. Habis dia nampaknya terima kasih tu ke dia. Kena undi dia. Kenapa? Kerana dia beri subsidi. Berapa lagi sehari 500, 5,000. Oh dah. Lepas tu kau boleh puasa ni janji berapa ni boleh belakang gaji separuh tu. Ni bonus ke gapo. Mana gapo dia hak dia nak. Terima kasihlah pada kerajaan. Hak Tuhan. Hak Tuhan ada. Kenapa? Ada mu tak semaya. Dia tu tak ajar rakyat maya, dia nak ajarkan pasal dia profesi tu juga. Akhir sekali dia jadi lagi. Ni kita panggil beza orang yang semaya dengan tak semaya. So cerita, ni hak Nabi sebut senjata nombor 1 hak Allah Ta'ala. Maka Nabi suruh kita semaya 5 kali sehari. Allah Ta'ala minta kita semaya supaya ingat Tuhan tu kekal dalam tubuh. Dia sentiasa membetulkan laluan kita nak jalan atas jalan hak kita minta tu ihdinas siratal mustaqim. Orang hak semaya 5 waktu, maknanya kalau ada perangai kita panggil tolus sikit pun dia tak pergi ikut lain. Kalau dia pergi tu maknanya nyakit dia tu banyak, Allah Ta'ala ni tak akan biar tu apa semua. Ni cerita tu Allah Ta'ala janji masa turun langit tadi kan, dia janji kalau mari hidayah mu ikut hidayah aku molek mu tak sesat. Maka tiba-tiba bila-bila semaya pun Allah banyak masalah lagi. Ada walaupun tak serupa dengan hak kafir, dengan hak perangai huduh, hak jenis munafik ke apa, tapi maksiat ada buat lagi. Allah Ta'ala bagi hak lain pula ubat. Ubat lain pula Tuhan. Kita pergi hospital, kita pergi demam. Cek doktor pergi kata, pergi farmasi. Kita pergi farmasi. Allah tu tengok pasti Allah banyaknya ubat. Aku demam je. Ubat ni apa banyak. Jawab dia walaupun tubuh mung tu sah, tapi dalam tubuh pun penyakit banyak mana. Hari ni demam, ambil ubat demam. Esok macam mana? Sebab macam mana pula. Maknanya dalam tubuh kita ni sebagaimana hak zahirnya penyakit banyak, rupa-rupanya ubat kena banyak juga sebab penyakit banyak juga. Maknanya semaya besar, hak tu hak besar sekali. Kalau kita kata kat madu lah, madu lebah, hak ni hak nombor 1. Lepas tu cukup dengan madu dah. Kadang-kadang makan madu 4-5 botol pun tak lagi. Kena hak madu jenis. Hak jenis tak khusyuk orang panggil dah.
Semaya tapi semaya tak khusyuk. Madu tapi madu capur. Bang pulak dah. Akhir sekali duk minum waktu limonai botol pun tak jadi apa. Jadi semaya hak tak khusyuk tidak membantu. Akhir sekali lagu mana Allah Taala ubat lain. Dan kita nak sebutnya ceritanya ubat hak nombor 2 ni puasa. Ubat hak nombor 2 ni puasa. Dan dalam banyak-banyak nyakit yang payah sekali nak kawal nafsu. Bila kita tak kawal nafsu, takwa tak mari. Tak takut Tuhan. Payah nak takut Tuhan. Kalau orang manusia ni dia duk buat benda, buat kebajikan. Jadi kalau kita kira kat pilihan raya ni habis kan, habis duit dah. Habis duit beli poster, buat ceramah, goni habis duit banyak. Tapi kita panggil nyakit banyak lagi, nyakit tubuh. Gapo dia? Tak boleh nafsu. Contoh Allah Taala ayat dalam Al-Quran, dalam ayat surah Qadar kita baca. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'un. Adapun orang-orang yang tahu, orang-orang yang melampaui batas dan wa athara al-hayata ad-dunya dan dia melebihkan hidup dunia, fa innal jahima hiyal ma'un. Tuhan kata dia ni neraka jahim. Orang ni kali hidup dengan tahu melampaui batas semua benda, tak dengar kata Tuhan. Tuhan kata pada dia masuk neraka. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut Tuhan, takwalah. Adapun orang yang bertakwa, khafa al-khauf, nak takut Tuhan. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia boleh tahan nafsu dia, tahan diri dia daripada ikut nafsu. Ini syarat Tuhan kata sekali. Dia bertakwa, dalam masa yang sama dia tahan nafsu dia. Maknanya takwa, kita rasa ada takwa, tiba-tiba nafsu kita ikut, tak jadi. Dia kena duduk sekali. Takwa maksudnya kita mampu tahan diri daripada ikut nafsu. Hak ni Tuhan kata fa innal jannata hiyal ma'wa. Aku janji syurga ke dia. Aku janji syurga al-ma'wa. Maknanya dalam banyak penyakit dalam tubuh ialah ketidakupayaan kita lawan nafsu. Dan semaya ni walaupun dia ni ubat mujarab, tapi bak lawan nafsu ni tak pandai lagi. Kenapa? Kerana Tuhan wayak, Nabi wayak kita, nafsu ni bila dia segar, payah nak lawan dia. Ada. Dan Nabi wayak dia segar ni, lagu mana nafsu segar? Nafsu segar kerana tubuhmu segar kerana makan. Ni cerita nafsu. Serupa dengan tubuh. Kalau kita duk makan banyak, kita rasa tubuh segar. Dah, mungkin sakat tubuh segar, nafsu pun segar. Mana kalau bak makan ni tak payah. Orang tak payah tu kali lah. Makan gapo pun nafsu tu kuat. Cuma kalau nak nafsu segar tu tentu kali lah. Tapi kalau nak suruh nafsu segar bak lain, padai makanlah gapo pun kenyal tu menyebabkan nafsu ni jadi gagah. Bila gagah, buana selalu tubuh. Tubuh kita buana. Dan semaya dia tidak ban. Sebab semaya ni kita boleh maya dalam keadaan kenyal. Sebab itulah kita jadi payah khusyuk ni. Puasa kan. Dalam puasa ni bab semaya tu asal main ngari payah khusyuk sikit. Sebab gomo parut dak. Letih. Akhir sekali nafsu kata ngak nafsu letih ni kita pun jamu. Kita nak jamu perut, rupanya nafsu pun ngak juga. Bila ngak juga tegak. Kita mai tarawih. Tu imam baca waladhdallin walai amin, kita nak sebut gapo? Nak sebutnya semaya ni Tuhan tahu buat syarat nak semaya 2 jam belum semaya kena berlapar. Tak ada. Nak semaya kena ambil semaya. Dia tak ada syarat nak semaya kena lapar. Maka ramai mana orang semaya dalam keadaan kenyal, nafsu segar, akhir sekali dalam semaya tu start Allahu Akbar tu depan dengan nafsu. Kita nampak Kaabah paling tidak. Kata nampak Tuhan pun nampak menghadap Kaabah. Allahu Akbar. Nafsunya nampak kau lupa. Nampak estru. Kelantan lawan Selangor. Budak-budak muda. Nampak belakang. Allah, Olimpik ni boleh ke tak lincong weh. Orang nak bayar tarawih, dia lincong weh boleh mah kau boleh pegang. Tu lincong weh. Ada. Mungkin pilih raya lagi. Pilih raya tak tahu. Nak sebut cerita. Akhir sekali semaya ni tak. Tuhan biar tahu ubat lain. Dia ubat puasa ni tak semua. Hak ni lah cerita dia. Puasa ni cerita nafsu. Ibadat untuk nak suruh nafsu letih. Maka kita berlawan. Start daripada subuh, dia kata sapan ngori puasa. Dan walitukmilul iddah. Puasa ni tak pada sehari. Orang puasa sunat dia gerak tapi tak lama. Kenapa? Kerana nafsu gaya. Puasa lah. Kenapa? Ngori makan sedap. Ada colek cabai pak cerai. Ada. Mana lagi?
Ada. Maknanya segar sama tu. Malah kau kecil. Nak sebut. Maknanya puasa tu, nafsu tu segar lagi. Maka, ibadat puasa tu yang kata, kena 30 hari. 30 hari. Hari pertama, nafsu kata tak apa. Hari kedua tak apa. Maka sedap lagi ngari. Ada. Duk main hari-hari akhir sekali nafsu ada. Bila nafsu ada, dia berlakulah proses. Proses mendidik nafsu. Akhir sekali nafsu letih, dia tak berperanan dalam tubuh. Dia tak berperanan dalam tubuh. Saat nafsu tak berperanan, masa itulah ruh mari. Ruh waktu terpinggir sebelah bulan, dia masuk dalam tubuh. Dia jadi segar. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala siap bulan Ramadan ni prasarana langit. Sebelah bulan ni prasarana bumi berlaku. Nafsu berlaku. Masuk bulan Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Bila masuk bulan Ramadan, syurga Allah Ta'ala buka. Habis pintu. Nyala Tuhan buka. Pintu Tuhan buka. Supaya wak syurga tu mari bumi. Segar. Roh tu siung Allah sedaknya bang syurga. Dan cerita neraka Tuhan tutup. Wa ghuliqat abwabun nar. Wa sufidatis syayatin. Syaitan hak nak tolong nafsu tu ikat petai. Mu tak sama masuk dalam gelanggang ni, mu tidak tuai rumah. Mu tidak muka main penonton pun tak boleh. Mu kena duduk luar syaitan. Kenapa? Kerana aku nak tolong hamba aku hak nama Banu Adam, hak nama manusia. Dah, gap dia lagi. Apa ni? Ja'akum syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itkum minan nar. Telah datang kepadamu hai umat aku, kata Nabi, bulan yang 10 pertama rahmat Tuhan turun. Tuhan turun rahmat. Tengah bulan Tuhan turun keampunan. Ujung bulan hak lah ni Tuhan janji nak bebasmu daripada api neraka. Semua ni prasarana untuk memudahkan roh. Roh seronok. Dalam setahun sekali roh seronok. Kenapa? Kerana nafsu letih. Kerana nafsu letih. Dan roh ni dia suka benda langit. Di atas dunia ni dia sorang. Dia tengok ni lembu. Hon ni tengok munafik. Depan tengok kafir. Hon tengok iblis. Mana sayang aku? Roh dia bagai langit. Dia sayang tak temu saya. Saya roh tengah segar ni. Time kita duk jamu roh ni lah Allah Ta'ala waktu turun Quran. Tu cerita Quran hak turun. Kita panggil cerita Quran hak turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan ni apa jadi mahal? Dia mahal ke kerana puasa. Puasa tu ke dia. Bulan Ramadan mahal kerana Quran turun bulan tu. Kerana Quran turun bulan tu baru puasa mari. Bagi siapa tengok anak bulan Ramadan, maka dia kena puasa bulan Ramadan. Apa puasa bulan Ramadan? Kerana bulan Ramadan ni cerita Quran. Jadi akhir sekali, ketika saat roh kita ni segar, Allah Ta'ala pun atas saya. Saya dia nama apa? Quran. Sebab itulah Nabi sebut dalam kubur, siapa berpegang dengan Quran, saya dengan Quran atas dunia, maka masuk lubang kubur, hak lain tinggal dia belakang. Harta tinggal, pakak tinggal, anak bini tinggal dia belakang. Ni dengan Quran masuk dalam kubur jadi saya. Jadi pensyafaat. Berhujah dengan malaikat, Quran duduk sebelah. Malaikat tanya nampak tak tak? Malaikat Quran tolong jawab seolah gitu. Kenapa? Kerana atas dunia itu dia saing dengan Quran. Dan kemuncak dia saing ialah bila masuk di bulan Ramadan. Bila saing di antara ruh dengan Quran ni lah. Tuan-tuan boleh tengok kita ni duduk saing. Belum ni payah baca Quran, tiba-tiba masuk bulan Ramadan. Ada semaya sunat acak. Ada apa Nabi suruh mai tarawih, kita mai tarawih. Nabi suruh bangun malam, kita bangun malam. Khatam Quran, kita khatam Quran. Dah, mungkin orang UMNO kuat juga. Ada semua semangat belaka nak saing dengan Quran. Ada saya dua ni pun hudud pun nak juga. Ibrahim Ali pun suruh kapas ni belajar hudud. Allah terkejut hamba. Ibrahim Ali suruh kapas ni belajar mengi hudud. Boleh puasa lah ni. Boleh puasa. Angin tu angin. Tuhan buka peluang belaka supaya khabar belaka. Ini cerita kehebatan Al-Quranul Karim buka pintu hati manusia supaya di bulan puasa ni dia boleh rasa Allah tak payah nak ikut Islam. Islam ni bagi mudah. Dia kalau tuan-tuan baca ayat pasal puasa ni kan 2-3 tepat tu ayat. Walaupun puasa nampak letih tapi tu ayat mudah sini. Kalau mu rasa tak erat buka puasa sakit. Kalau mu musafir walaupun mu tak daga musafir tu suruh buka. Cuma kita saya nak buka. Kerana musafir lah ni mudah. Waktu kalau sakit, kalau tak erat, kerana tua, Tuhan kata bayar fidyah. Tuhan mudah berlaku. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala ayat. Kenapa?
Kerana Tuhannya nak suruh kita puasa tu bukan nak suruh lapar, tapi nak suruh mari kesal lapar, iaitu menjinak dengan Al-Quranul Karim. Hasil daripada berjinak dia Tuhan punya semua, bolehlah hak Tuhan janji. Takwa. Apa tu? Takwa mari. Dan Tuhan nak tunjuk, takwa ni kekuatan dalamnya. Takwa ni tak boleh dengan harta. Hak mu duk kumpul harta banyak, tak mari takwa. Kita jadi berebut jadi tu okey sari dua ni berebut bagi caketing. Amno apa pada sari dua. Ada bagi wayak tu tak layak jadi tu okey. Hak ni tak layak. Kenapa? Kerana berebut ke pakak. Pakak ni nikmat. Duit nikmat, pakak nikmat. Gapo lagi? Bini lawan nikmat. Bini pak nikmat lagi. Ada. Hak nikmat belaka. Tapi barang ni kita panggil tak boleh takwa belaka. Tidak kata kau bini pak. Kau tambah bini kau takwa kau mari masjid. Dak kau payah mari masjid dah bini ramai. Jak kita. Duk balah atau rumah. Jadi gapo dia nak ayat? Allah. Takwa. Hak boleh takwa ni sani. Ibadat puasa pada Allah Taala. Kita boleh takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia adalah kekuatan baru hak mari daripada dalam tubuh. Bisa gapo kekuatan dalam ni? Ni cerita dia. Musa nak sebut. Bisa gapo kekuatan dalam ni? Hak ni lah cerita punya badan. Hak ni cerita punya badan. Tuhan tarik amus sebut. Tuhan tarik masuk dalam bulan Ramadan. Kenapa? Kerana Tuhan nak tunjuk perang badar yang tidak dirancang oleh Rasulullah. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah Taala telah memenangkan kamu, telah memberi kemenangan pada kamu hai orang mukmin dalam medan badar dalam keadaanmu lemah. Dalam keadaanmu letih, dalam keadaanmu tak cukup. Tak cukup ke apa? Pertama, Nabi keluar daripada perang badar bukan nak perang. Perancangan Nabi, ke perancangan ni penting. Kita nak pergi, nak main bola, nak gapo. Kalau tak ada jurulatih halah, bisa sama mana? Nama gapo ni? Mak gada ke gapo dah. Bisa kalau tak ada jurulatih halah. Ada. Nabi merancang. Nak gimana? Mungkin nak pergi perang. Nabi rancang nak pergi apa harta dagang ni. Tapi tu halih mengadak dengan tentera Abu Jahal, tentera Khalid. Maknanya perancangan Nabi dalam perang tu ada hak. Tengah jalan, enggak ada hak nak marah sama dah. Maknanya Allah aku 2 bulan dah rancang. Hari ni baru nak rancang, esok nak buat. Maknanya perancangan lagi ni memang lemah. Azillah. Yang kedua Nabi keluar 313 orang. 313 ni mungkin orang jatuh Madinah ramai. Tapi 313 orang keluar. Kenapa? Kerana ni sukarelawan. Hak tidak dipaksa semua orang ikut Nabi dah. Sebab itulah tahun depan. Tahun ketiga, perang badar tahun kedua. Tahun ketiga 1000 orang tubik. Takkanlah 1000 orang beranak setahun tubik 1000 orang. Maknanya tahun kedua tu hak jatuhnya tidak 313. Tapi cukup dah 313. Kenapa? Kerana Nabi bukan nak pergi perang. Nabi nak pergi apa hal tu? Jumlah sikit. Perancangan pun tengah jalan. Jumlah sikit. Dia tak banyak. Kakah perang tak banyak. Pas nombor 4 ke apa dia? Nombor 4 bulan puasa pula. Pak azillah. Pak je ni sebab fizikal Tuhan tutup belaka sebab fizikal. Tubuh letih kerana puasa. Puasa pula kali pertama, tahun pertama hak wajib puasa 30 hari tu. Perang badan 17 Ramadan. Setengah kata 20 Ramadan. Ada. Maknanya sahabat tengah puasa, tengah letih, tak cukup ni. Beradab pula dengan orang hak sepenuh. Yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Hari ni hari misah. Tuhan sengaja buat perang badar bulan Ramadan supaya jadi pemisah. Beradab di antara dua puak. Yang satu ni tak ada langsung kekuatan fizikal. Hak ni jumlah ramai, pedal cukup, perancangan daripada Mekah lagi. Puasa pun penuh dengan makan yang bekalan cukup. Beradab dua ni. Akhir sekali cerita dia benar alik hak tak gagal. Enggak, kita panggil boleh pada waktu persiulan. Kita nak main bola, kita tak usah berlatih lah sebab perang badan ni. Tak boleh buat persiulan lagi tu. Ada. Kenapa? Perang badan menunjukkan hak lemah menang atas hak gagal.
Maka kita tak payah berlatih, tak payah latih, dia latih lah. Kita pakai main gitu ya, tawakal. Kerana ambil pengaruh peribadah. Tak jadi tu gong panggil istimbak lah gitu. Istimbaknya apa? Allah Ta'ala gati, Allah Ta'ala nak ayat. Islam ni tuan-tuan semua, agama Islam ialah agama yang mengangkat darjat roh ke atas darjat tanah. Islam ni agama yang angkat darjat kekuatan dalam iman ke atas kekuatan luar. Dan Allah Ta'ala tunjuk di tahun kedua, dan Allah Ta'ala kata, pada hari ni peribadah, orang Arab semua pakat tengok. Jelas. Muhammad masa duduk Mekah 13 tahun lemah. Bila dia hijrah, orang tak kata Muhammad gagah lagi, walaupun Muhammad jadi ketua menteri, jadi Perdana Menteri sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi jadi raja dah, Perdana Menteri masa tu, orang kata Muhammad dia lagi. Betul lah orang Madinah nak dia kuasa. Ngundi tak lagi, kalau ngundi Allah. Tapi oleh kerana orang free, maka dia jadilah raja. Dia tak gagah lagi. Maka Allah Ta'ala tak sih. Allah Ta'ala tak sih kecuali nak tunjuk Muhammad aku ni gagah. Maka di tahun kedua, Allah Ta'ala buat peribadah. Dia pura tu cukup lekat. Allah Ta'ala raih habis segala kekuatan fizikal. Allah Ta'ala bawa sah, iaitu takwa. Takwa yang diperolehi daripada ibadah puasa di bulan Ramadan. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati murdifi. Mu ingat tak? Pada dah tak Tuhan hantar 3,000. Tak pada lagi kau Tuhan hantar 3,000 malaikat di peribadah. Setengah dalam ayat sebut 1,000. Apa ni? Bi alfi minal malaikati musawwimin. Dalam ayat lain. 1,000, 3,000 Allah Ta'ala hantar. Bala bahkan Tuhan kata cukup dah 3,000, bahkan kalau mu sabar. Bala in tasbiru wa tattaqu. Kalau mu sabar, enggak sabar ni syahrus sabri boleh puasa. Kita puasa ni kita sabar. Wa tattaqu, dan kalau mu bertakwa. Wa ya'tukum min fawri madza, dan kalau musuh mari serang secara mendadak, mari pula tarupan. Yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati murdifin. Pasti Allah Ta'ala kata pula, bukan setakat 3,000, 1,000. Allah Ta'ala kata 5,000 malaikat dengan tentera sebagai tentera berkuda untuk tolong orang mukmin. Dan malaikat tak turun kecuali ke atas hamba-hamba yang memiliki iman, yang memiliki takwa yang cemerlang. Ini tuan-tuan semua, pengaruh bulan Ramadan yang membina umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena ingat, bulan Ramadan ni boleh membina hati-hati yang mulia, hati-hati yang jernih. Jadi kalau tidak kita, orang lain. Daripada orang lain baik kita. Jadi hujung-hujung Ramadan ni segala kita kurang kita buat, kita pakai istighfar banyaklah. Kita ada sehari dua lagi. Malam ni pun ada lagi peluang tu qadar. Ada. Kita minta doa, kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala tolong kita. Amal sesakat tu. Dan kita sambunglah cerita ngajak kita. Cakna Palestin, kita nak kutip derma sikit. Nak kutip derma. Dan Nabi sebut antara kesan Nabi ni suka bulan Ramadan ni kerana Quran ni lah. Fayudarisukum wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Nabi ni jadi orang baik hati, pemurah bulan Ramadan, suka kerana malaikat turun. Malaikat turun tiap-tiap malam. Malaikat turun ni baca Quran. Maka keh Nabi suka baca Quran, temu malaikat ni, Nabi jadi orang paling pemurah. Maknanya bulan Ramadan ni adalah bulan pemurah untuk orang pemurah. Jadi di hujung Ramadan ni kita nak beri kepada isu orang mukmin hak nombor 1, iaitu isu Palestin. Banyak isu lah kita ni, Rohingya, kita derma. Ini hari ni kita nak beri hak muncak, iaitu kita nak beri pada sahabat-sahabat kita cakna Palestin. Dan kita nak atas sana, dan alhamdulillah kerajaan Kelantan ni jadi saksi. Kita hidup alhamdulillah. Walaupun Palestin tu jauh, dan kita pun mungkin tak fikir nak pergi jihad dari Palestin. Orang Palestin main ngaji di Kelantan. Dan kita saja. Orang Palestin main ngaji di mana USM mana. Dia main ngaji untuk balik ilmu hak kita ajar di Kelantan ni, untuk memberi guna kepada masyarakat sana. Jadi semua ni akan jadi saksi. Kita pakat batu insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Takbir. Allah.